kita akan belajar tajuk akidah unit 3, Malaikat yang setia. Ini adalah sambungan kepada pembelajaran kita pada minggu lepas. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama, kita tengok. Yang pertama, menyenaraikan nama-nama malaikat. Dan yang kedua, menganalisis tugas-tugas malaikat. Baiklah murid-murid, apa itu malaikat? Apa itu malaikat? Malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya, tidak bercantina, mempunyai tugasan yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah. Ingat ya murid-murid, bilangan malaikat sebenarnya adalah terlalu banyak. Malaikat yang wajib diketahui oleh kita ada 10. Ustazah nak kamu dengar video yang Ustazah bagi, lagu 10 malaikat. Kamu boleh hafal di rumah. Kita tengok muka surat 69, sambungan daripada minggu lepas. Kita sambung muka surat 69. Buku teks. Murid-murid yang ada buku teks di rumah boleh buka sama-sama, boleh tengok. Baca dan hayati. Nama-nama malaikat yang wajib diketahui. Kita tengok. Nama malaikat yang pertama ialah Jibril. Jibril ataupun kita panggil Jibril. Tugas malaikat Jibril ialah menyampaikan wahyu. Malaikat yang kedua ialah malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail ialah menurunkan hujan dan rezeki. Malaikat yang ketiga ialah malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil ialah meniup sangkakala. Kita tengok. Malaikat yang keempat Israel. Malaikat yang kelima Raqib. Keenam Atid. 7 Ridwan. Malaikat ke-8 Malik. 9 Munkar. Dan 10 Nakir. Baiklah, kita tengok pada malaikat yang keempat, iaitu malaikat Israel. Tugas malaikat Israel ialah mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Raqib. Tugas malaikat Raqib ialah mencatat amalan baik setiap manusia. Ingat ya murid-murid, ada malaikat Raqib yang akan mencatat amalan baik kita, dan juga sebaliknya, iaitu malaikat Atid. Malaikat Atid tugas dia mencatat amalan buruk. Seterusnya, yang ketujuh Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga syurga, serta malaikat Malik tugasnya menjaga neraka. Malaikat Ridwan menjaga syurga dan malaikat Malik menjaga neraka. Dan yang terakhir sekali, malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Kedua-dua malaikat ini tugasnya ialah menyoal orang-orang yang sudah mati di alam kubur.
Baiklah murid-murid, sekarang kita tengok muka surat seterusnya, iaitu muka surat 70. Muka surat 70, buku teks pendidikan Islam kamu. Baik, kita baca dan hayati. Tindakan yang membuktikan keimanan terhadap malaikat. Apa tindakan yang membuktikan keimanan kita terhadap malaikat? Okey, kita tengok. Tindakan yang pertama, sekiranya kita beriman kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya apa? Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dia adalah perantara menyampaikan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad. Okey, bila kita beriman kepada malaikat Jibril, pastinya kita akan sentiasa membaca Al-Quran. Al-Quran yang merupakan wahyu disampaikan oleh malaikat Jibril. Kita akan sentiasa membaca Al-Quran selepas solat subuh, selepas solat maghrib, atau bila-bila masa sahaja. Yang kedua, tindakan yang membuktikan keimanan kita terhadap malaikat Jibril. Malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel? Malaikat Israel tugasnya ialah, tengok yang tadi, malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Okey, kita akan menziarahi orang sakit. Okey, apabila kita beriman terhadap malaikat Israel yang mencabut nyawa, kita akan menziarahi orang sakit, kerana kita percaya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Okay, yang ketiga, malaikat Israfil. Apabila kita beriman terhadap malaikat Israfil tugasnya apa? Ya, meniup. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Sangkakala yang merupakan datangnya hari kiamat. Okay. Kita akan bersikap sederhana dalam kehidupan kerana kita percaya bahawa hidup ini hanyalah sementara, akan ada hari kiamat yang kekal abadi. Seterusnya, yang keempat, bila kita beriman kepada malaikat Mikail. Malaikat Mikail, apa tugas malaikat Mikail? Kita tengok, malaikat Mikail menurunkan hujan dan rezeki. Kita akan beriman bahawa kita akan sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain. Okay, kerana kita percaya adanya malaikat Mikail yang menurunkan hujan dan rezeki. Okey, malaikat Mikail hanyalah perantara. Okey, kemudian yang kelima, Munkar dan Nakir. Okey, malaikat Munkar dan Nakir ini tugasnya ialah menyoal orang mati di alam kubur. Okey, apabila kita beriman, kita akan menziarahi kubur sebagai bukti kita mengingati mati. Okey. Seterusnya, malaikat yang keenam, malaikat Raqib. Okey, malaikat Raqib ini tugasnya ialah mencatat amalan baik. Ya, betul. Jadi bila kita beriman kepada malaikat Raqib, kita akan sentiasa melakukan kebaikan di dunia kerana kita yakin adanya malaikat Raqib yang tugas dia ialah mencatat amalan baik. Seterusnya, malaikat yang ketujuh, malaikat Atid yang mencatat amalan buruk. Bila kita beriman kepada malaikat Atid, kita akan sedaya upaya berusaha untuk menjauhi dosa dan maksiat.
kerana kita yakin adanya malaikat yang sentiasa mencatat amalan buruk kita. Seterusnya, yang ke-8, malaikat Ridwan dan Malik yang menjaga syurga. Malaikat Ridwan menjaga syurga dan malaikat Malik tugasnya menjaga neraka. Apabila kita beriman kepada malaikat Ridwan dan Malik, kita akan berusaha untuk menjadi ahli syurga dan pada masa yang sama menghindari perbuatan ahli neraka. Baiklah murid-murid, Ustazah telah terangkan tindakan kita apabila kita beriman yang membuktikan keimanan kita terhadap 10 malaikat. Okey, itu sahaja pada hari ini. Semoga kamu dapat memahami pelajaran tentang 10 malaikat, malaikat yang setia dan tugas-tugasnya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.